Lepas pandemik, isu pelajar tak nak sambung belajar mungkin banyak faktor lah. Antara medsos, menggambarkan seorang influencer boleh jadi jutawan tanpa memerlukan apa-apa sijil. Tambah sekarang ni mudah bekerja, nak jadi Grab, nak jadi e-hailing dan sebagainya. Mudah, tak perlu sijil, tak perlu pilih fikir panjang, ada lesen, ada motor, ada kereta, jalan kan. Boleh dapat kerja yang mudah. Tidak adil kita mengukur manusia dan menghukum manusia pelajar ni pandai atau tidak pandai berdasarkan dua kecerdasan saja, antara sains dan matematik dan bahasa. Okay, Amah, kalau kita lihat situasi sekarang, terutamanya dalam isu pendidikan di negara kita, tak kisahlah kalau ada peringkat sekolah pun, menengah, masuklah universiti. Okay. Kadang-kadang motivasi anak-anak ataupun murid-murid untuk sambung belajar tu kurang. Betul. Macam isu kat universiti sendiri pun ada yang kata macam tak nak sambung belajar kan, kalau kita lihat situasi sekarang ni. Betul. Saya rasa benda ni pun macam dah jadi satu benda yang dengan kebangkitan media sosial kan, orang-orang yang tak perlu ada CV tinggi-tinggi pun dia dah boleh bekerja, dah dapat income lebih tinggi daripada orang yang ada degree ke master ke kan. Jadi benda ni mungkin menyebabkan akhirnya orang buat apa nak sambung belajar. Kadang mereka pun macam tak faham juga tujuan sambung belajar tu pun, sebab mungkin mengharapkan pekerjaan semata-mata. Sedangkan sebenarnya banyak lagi faktor lain kita sambung belajar ni, dan banyak lagi tujuan dan sebab untuk kita sambung belajar ni. Betul juga, sebab kadang-kadang kalau kita lihat kita portraykan sambung belajar untuk gaji lebih tinggi. Mungkin tu satu permasalahan kot yang kita boleh rungkaikan sama-sama. Betul. Jadi sini hari ni kita nak bincang lagi lebih lanjut berkaitan dengan sistem pendidikan kita, tentang isu anak muda sekarang untuk sambung belajar ni. Jadi hari ni kita akan terus bersama dengan panel jemputan kita, iaitu dengan siapa apa hari ni? Kita bersama dengan Prof. Dr. Kapten Besara Azmil Hashim. Dari mana? Saya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Masya Allah. Tanjung Malim, Perak. Jauh Prof datang. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Terima kasihlah jemput bersama hari ini bersama dengan Pertiwi. Okey, kita juga dimaklumkan Prof juga merupakan Kapten Besara. Jadi betul. bukannya dalam aspek pendidikan, dan juga mungkin Prof sebelum ni terlibat dalam aspek dalam bidang pertahanan. Mungkin boleh Prof kongsikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin makluman lah kepada pengurusi. Pengalaman saya dalam tentera selama 12 tahun lah, hampir 12 tahun. Dan sekarang juga saya 12 tahun juga berada dalam dunia akademik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi sebenarnya kita pun sebenarnya tak boleh terpisah dengan pertahanan ni. Kan, pertahanan pun ada sebahagian aspek daripada keilmuan. Kan, kemahiran bersenjata, Rasulullah sendiri pun suruh memanah, menunggang kuda, berenang dan sebagainya kan. Itu aspek pendidikan juga dalam bentuk mendidik jasmani. Dan kalau kita fikir dalam ketenteraan sendiri, sebenarnya disebabkan elemen banyak disiplin-disiplin ilmu, karakter, sikap yang perlu, yang dididik menjadi seorang tentera yang berdisiplin, manusia yang berdisiplin dan sebagainya. Ketaatan terhadap pemerintah, ketaatan terhadap pemimpin, terhadap ketua umpamanya kan. Jadi itu elemen-elemen yang perlu ada, kesiapsiagaan, sentiasa siap bersedia dalam waktu apa ketika sekalipun. Kan, jadi itu disiplin ilmu yang pengalaman ataupun karakter yang perlu ada pada seorang tentera yang sentiasa cuma menariknya siap-siaga. Prof, macam mana Prof daripada bidang ketenteraan? Tapi saya pun Prof daripada bidang agama sebenarnya kan. Dia belajar di Mesir kan. Mesir masuk ke pertahanan, lepas tu kemudian pergi pula ke bidang pendidikan. Macam mana perubahan daripada pertahanan ataupun ketenteraan tu ke bidang pendidikan Prof? Apa yang menyebabkan Prof pilih? Pertama sekali, walaupun saya duduk dalam tentera, tapi saya duduk banyak dalam bidang kejurulatihan dan pendidikan. Melatih Prof? Ya, saya kau agama kan tentera kan. Mana di antara lama saya berada dalam pusat latihan. Pusat latihan ni maksudnya saya sebagai seorang jurulatih mengajar tentera ataupun melatih tentera dalam bidang-bidang terutama aspek keagamaan dan pengurusan agama kan. Jadi antara tugasnya adalah mendidik pegawai-pegawai agama dan juga anggota-anggota agama yang ada dalam tentera. Bagaimana mereka bekerja sebagai seorang pegawai agama. Kalau jadi imam, pegang imam yang baik, bacaan yang baik kan. Dalam dan juga pengurusan sebagai seorang pegawai agama dalam tentera tersebut, dan di pejabat agama, macam mana nak
mentadbir pejabat, pengurusan agama dan juga aspek-aspek ketenteraan lain, pengurusan agama yang lain, nikah kahwin, cerai, rujuk, kematian, pengurusan jenazah serta kaunseling-kaunseling yang bersifat mendidik masyarakat tentera sendiri, sebab tentera ini adalah satu komuniti masyarakat tentera. Mana pegawai agama itu berperanan sebagai pakar sebagai tempat rujuk kepada agama dalam kalangan anggota tentera kan. Menarik yang Prof katakan tadi. Maksudnya tentera ni bukan saja dia bertugas sebagai individu yang mempertahankan negara, tapi elemen agama tu turut diserap dalam diri mereka. Kiranya Prof macam pendidik kepada tentera lah. Sekarang ni pendidik kepada bakal pendidik di pendidikan kan. Jadi maknanya dulu mendidik juga dalam tentera. Dia tak tukar sebenarnya. Tetapi cuma bidang tu agak berubah sikit lah. Tapi mana dalam ruang lingkup pendidikan agama kan. Jadi Prof, kalau macam saya sambung sikit lagi macam yalah, kita tahu beza kalau nak mendidik anak-anak muda yang mereka pelajar di universiti berbanding dengan mendidik yalah tentera ni askar. Bagaimana Prof? Adakah ada cabaran juga sebenarnya? Di situ mungkin kami dilatih metod pengajaran yang berbeza. Lasak maksudnya metod kalau di sekolah mungkin kita belajar pedagogi dan andragogi kan. Mungkin di tentera pun sama juga pedagogi dan andragogi, tetapi dalam bentuk yang lain sikit, dalam bentuk kejurulatihan dan regimental itu kan. Kadang-kadang kita bukan mendidik sekadar ilmu saja, sikap tu sangat penting. Sikap disiplin, berani, confident kan. Mempunyai keyakinan yang tinggi. Contohlah nak pergi peperang kan, kalau tak ada yakin macam mana nak tembak orang, contohlah ni dalam peperangan kan. Seorang tentera nak tembak musuh bukan satu benda yang senang. Kita nak bunuh nyawa manusia ni kan. Jadi bukan satu benda senang, tapi perlu dilatih. Sebab tu orang tentera yang lain, mereka nak jadi komando tu dengan latihan mental. Mental itu dilasak kan, lasak dalam keadaan apa sekalipun dia lasak. Jadi kat lasak inilah itu elemen yang paling utama dalam tentera. Tapi di luar pun, di universiti di sekolah pun, elemen lasak ni pun kadang perlu. Bila guru dipostingkan ke pedalaman dengan kerja yang banyak, dengan cabaran-cabaran kerja, jadi menyebabkan lasak mental tu dalam nak bekerja pun satu keperluan dalam kerja. Bukan sekadar ilmu. Kalau ilmu banyak tapi beban kerja lebih sikit dah tak larat dah nak quit. Doktor pun kalau dah banyak sangat on call, quit kan. Tu kes hari ni kan, ramai doktor yang muda tak tahan, guru-guru pun muda tak tahan sebab aspek mental tidak lasak dalam bekerja kan. Jadi menariklah kita ingatkan sebelum ni tentera ni dilatih jasmani tanpa ada kefahaman rohani, emosi, intelek. Tapi nampak sebenarnya ada kan, bukannya semata-mata aspek jasmani. Yang kata tentera ni dilatih tanpa ada dia jadi mesin yang membunuh tak bukanlah, ada sebab tentera ni license to kill lah, license to kill and to be killed. Tapi sebab kita lah negara Malaysia yang berperlembagaan Islam, jadi memang kita latih bahawa kerjaya itu adalah sebagai jihad. Kerjaya sebagai seorang tentera adalah sebahagian daripada jihad. Jadi ditanamkan elemen rohani ataupun kita sebut sebagai spiritual combat power, semangat juang dalam kerohanian dalam kerjaya tersebut, supaya menambah semangat untuk tentera bekerja lah. Nak pergi perang, nak tinggal anak isteri, keluarga di camp kan. Pergi operasi 3 bulan, kadang sekarang ni kalau malbat 9 bulan, setahun, tinggal family. Kan, kita berada dalam suasana yang perang, contoh kan di Lubenan, siap siaga. Kena siap siaga. Ni kalau tidak ada kekuatan mental, rohani, kita mantel tu dengan rohani sekali lah, kalau kita tekan dengan elemen kerohanian itu, tak mampu seorang tentera untuk meneruskan kerjayanya. Baik, jadi menarik sebenarnya Prof kongsikan tadi. Jadi maksudnya macam kita pun nak sentuh juga dengan topik kita hari ini berkaitan dengan pendidikan di negara kita. Seperti mana yang saya sembangkan dengan Amar di awal tadi, berkaitan dengan situasi terkini Prof. Situasi pendidikan di negara kita. Ada sebahagian pelajar yang tidak mahu sambung dalam pendidikan di universiti dan mereka menganggap, buat apa aku sambung belajar universiti, aku boleh kerja sekarang kan. Masuk universiti semestinya dapat kerja. Betul. Jadi bagaimana Prof melihat situasi ni dulu? Sebenarnya mungkin dia banyak berlaku selepas pandemik lah.
Okey. Lepas pandemik ni, yang sebelum ni mungkin tak ada isu sangat lah. Mungkin sebelum ni isu tidak ramai pelajar ambil dalam bidang sains dan matematik. Okey. Peratus tu mula menurun kan. Tapi sekarang ni lepas pandemik, isu pelajar tak nak sambung belajar mungkin banyak faktor lah. Antara medsos, menggambarkan seorang influencer boleh jadi jutawan tanpa memerlukan apa-apa sijil kan. Itu di antara faktor lah. Kemudian faktor yang lain pula antaranya adalah mungkin isu kewangan pun juga. Bukan sekadar yuran di universiti saja sebenarnya yang mahal, tetapi adalah kos sara hidup di tempat pelajar tu duduk kan. Kadang universiti hanya menyediakan asrama untuk tahun pertama, semester pertama, tahun pertama kedua saja kan, ataupun hanya pelajar-pelajar yang aktif dalam persatuan saja dibenarkan duduk di kampus, di college. Pelajar lain kena duduk di rumah sewa yang berdekatan. Kalau duduk di bandar Shah Alam umpamanya, Bangi, sewa dah mahal kan. Jadi mungkin menggambar kos itu sangat mahal, dan dalam keadaan jaminan kerjaya belum tentu. Cuma saya di Universiti Pendidikan Sultan Idris, pelajar majoriti adalah bakal guru. Mereka dah nampak dah kerjaya mereka apa kan. Jadi isu kerjaya tu tidak menjadi masalah bagi kami lah, tidak menjadi masalah yang besar kan. Tapi kalau bidang-bidang yang lain yang tidak ada jaminan unjuran kementerian, kerajaan dan sebagainya, menyebabkan mereka perlu cari sini. Jadi di situ menyebabkan pelajar-pelajar rasa takut untuk sambung belajar dan terus bekerja. Tambah sekarang ni mudah bekerja, nak jadi Grab, nak jadi e-hailing dan sebagainya, mudah kan. Tak perlu sijil, tak perlu sijil, tak perlu pilih fikir panjang, ada lesen, ada motor, ada kereta, jalan kan, boleh dapat kerja yang mudah kan, dan masa pun ikut masa sendiri. Jadi kat situ menampak kerjaya yang macam kerja yang mudah, tapi jangka pendek lah. Maksudnya dia volatile dan high turnover kan. Cuma Prof, adakah saya terfikir, adakah sebenarnya bila kita portray kan, kita gambarkan universiti sebagai satu tempat untuk kita melengkapkan sijil dan mendapat pekerjaan daripada sijil yang kita ada tu, satu gambaran yang satu sudut macam tak tepat sebab universiti takkan tawarkan semata-mata kursus yang menjadi minat kepada pasaran kan? Tapi kita tahu ada kecenderungan tersebut. Jadi adakah sebenarnya universiti dalam dia menggambarkan kecenderungan dia kepada pasaran tu ataupun kepada keboleh pasaran mahasiswa tu benda yang tak betul, ataupun macam mana pendapat Prof? Pertama, program yang ditawarkan universiti tidak ada kuasa otonomi menawarkan apa-apa saja program. Dia tak ada kuasa. Melainkan kelulusan daripada MQA dan juga Kementerian Pengajian Tinggi lah. Mana proses nak melakukan apa-apa satu program kursus mesti melalui proses kelulusan dari KPT dan MQA. Kan itu yang apa berlaku di universiti. Itu prosedur dia lah. Prosedur dia. Tapi sebelum nak masuk ke dokumen-dokumen kelulusan, ini proses dah yang sebelum kita cerita kursus sendiri, mesti ada kajian kebolehpasaran. Kajian kebolehpasaran program tersebut. Jadi kena buat satu kajian, survey. Sejauh mana peratus agensi atau industri yang bersetuju bahawa program ini diperlukan dalam masyarakat atau dalam industri dan juga agensi kan. Jadi dengan itu baru mengukuhkan bahawa program ini boleh dijalankan. Itu yang pertama lah. Maknanya universiti tawarkan program berdasarkan kebolehpasaran. Kemudian minat pelajar kan. Satu lagi, minat pelajar pun perlu dilihat. Kan? Dalam kajian tersebut, KPT akan melihat sejauh mana permohonan pelajar ni. Dia tengok pelajar dulu. Kalau kita nak tawarkan satu program yang permintaan tu tak ada, permintaan tak ramai lah peratusnya, jadi menyebabkan program pun tidak boleh dilaksanakan juga, sebab kemungkinan tidak ada sambutan daripada pelajar. Jadi ini antara sebab-sebab dia lah. Jadi pelajar universiti akan menawar program yang ada prospek kerjaya. Itu pertama kan. Tetapi bagi pandangan saya, benda tu sangat perlu sebenarnya. Kan kadang orang takut nak ambil program sebab tak ada jaminan kerjaya. Tak ada jaminan kerjaya. Buat apa dia menghabiskan buat ambil PTPN lah, ataupun buat pinjaman atau betul family bayar macam-macam lah. Kan? Tapi tak dapat. Itu normal. Kita pun sendiri macam tu. Kita pun belajar pun macam tu kan. Prof sebagai seorang bapa mesti kita pun nampak. Kita pun nampak. Takkan kita nak menghabiskan duit untuk jaminan kerjaya
tidak menentu kan, dan tidak menentu. Jadi kita fikir benda tu. Cuma mungkin kita sebagai seorang pemegang dasar di universiti yang faham tentang kepentingan ilmu, kalau kita fokus kepada kerjaya saja, menyebabkan ilmu itu semakin mengecil berdasarkan keperluan saja. Sedangkan ilmu tu luas. Kan, dia akan lahir nanti pelajar-pelajar yang hanya ilmu setakat tu saja. Setakat ilmu yang diberi khusus itu, apa yang dikehendaki oleh industri dan agensi, kan. Tapi ilmu tu sebenarnya luas, dia boleh berkembang lagi. Sepatutnya universiti bukan sekadar melahirkan pelajar yang berkemahiran kerjaya bidang-bidang tertentu, tapi juga melahirkan pelajar yang berilmu dari sudut pertama keilmuan tu, keilmuan dalam bidang-bidang tertentu, supaya bila dia dalam alam kerjaya dia boleh berfikir lebih jauh. Kan? Supaya lebih jauh. Sebab ilmu tu besar, luas, berkembang. Kalau dia hanya ajar kemahiran itu saja, dia tak boleh nak upgrade, nak pertingkatkan keilmuan kalau tidak dia ajar dalam keilmuan yang lebih luas. Kan? Baik Prof, macam saya sendiri sebagai wartawan, saya banyak terlibat di lokasi, berbual dengan masyarakat, dengan anak muda. Salah satu macam contoh lah diberikan, mungkin agak keras sikit, tapi saya menggambarkan, istilahnya seolah-olah macam universiti macam sebuah kilang. Contoh kalau kilang kicap tu mesti nak jadi macam ada botol kicap, ada cap dia, ada brand dia. Jadi keluaran daripada kilang tu adalah mesti jadi macam ni. Adakah sebenarnya universiti tu sebenarnya memang betul-betul nak menjadikan pelajar ikut acuan universiti, ataupun sebenarnya apa tujuan untuk mereka mendidik pelajar-pelajar tu? Apa hasil yang diperlukan sebenarnya? Sepatutnya kalau kata nak macam untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran ini, sepatutnya dia bukan di universiti. Sepatutnya di politeknik. Dia khusus kepada kemahiran. KBN. Itu institusi kemahiran. Betul. Fokus kepada bidang itu kan. Tetapi kalau universiti dia sepatutnya lebih daripada itu. Pada pandangan saya sepatutnya lebih daripada itu. Sepatutnya di situ, contohlah kita ambil contoh satu bidang tertentu kan. Tertentu dia di universiti patut supaya dia boleh belajar dan buat kajian dan membangunkan bidang tersebut dan mempertingkatkan bidang tu. Bukan sekadar ikut acuan. Patut menambahkan inovasi lagi. Kan? Maksudnya di universiti lah dia patut dia menambahkan lagi ilmu dia, menyumbang kepada industri ataupun agensi di luar tu lebih baik, bukan ikut acuan agensi. Agensi mereka tak buat kajian. Kan, mereka tak buat kajian. Jadi yang berada di universiti ni membuat kajian, menambahkan sepatutnya apa yang berlaku dekat industri lebih baik daripada apa yang berlaku sekarang. Maksudnya menambahkan polisi ilmu. Lah lebih kurang melibatkan polisi. Melibatkan polisi dasar ataupun inovasi teknologi. Mungkin teknologi kat sini saja di universiti lebih boleh mencadangkan lagi berkembangkan teknologi tersebut. Mengembangkan lagi, bukan sekadar apa yang acuan yang industri nak. Industri sekat tu saja. Kan, tetapi kat universiti mereka buat kajian dengan berbagai kajian inovasi untuk mempertingkatkan lagi teknologi tersebut ataupun dalam bidang-bidang tertentu. Cuma Prof, ada satu stigma yang mengatakan bahawa bila kita katakan industri ataupun akademik, dia sepatutnya meningkatkan ataupun memperbaiki keadaan industri. Cuma terbalik sekarang keadaan, orang kata bidang akademik dah ke belakang. Orang dah pakai ni, orang dah pakai di universiti masih lagi bincang benda lama. Orang pakai Canva lah sekarang ni. Kalau kat dalam media semasa lah sekarang dia pakai movie maker contohlah kalau dalam penghasilan media kan. Jadi kadang-kadang mungkin kat situ kot. Okay Prof, soalan yang saya terfikir, bila kita meletakkan pendidikan dalam ataupun kursus yang ditawarkan di universiti ni, antara yang menentukannya adalah kehendak kepasaran ataupun kehendak pemegang modal. Kadang-kadang saya tengok silibus adik saya sendirilah, adik ipar saya, silibus sekolah rendah. Sangat advance. Sangat. Maksudnya dia apa yang dia belajar masa sekolah rendah, apa yang saya belajar masa sekolah menengah. Jadi saya ada bincang dengan beberapa pemain-pemain industri. Dia kata kenapa berlaku macam ni? Sebab pemegang modal ataupun syarikat-syarikat besar, dia nak orang lebih cepat bekerja. Dia ada kemahiran dan ilmu itu sebelum masuk universiti pun lagi. Tak perlu dia masuk IKBN pun, dia dah faham programming by Form 5. Jadi bila dia umur 18, dia tak perlu dah masuk mana-mana. Dia dah ready to be used dalam kilang-kilang ataupun dalam syarikat-syarikat besar.
Jadi ini adalah satu permainan yang cuba diketengahkan untuk menjadikan seseorang tu lebih cepat kerja. Tak perlu dia dapat sijil lagi apa-apa. Dengan apa dah sekolah tu cukup. You dah boleh dia kerja. So memang lagi menghasilkan, lagi menunjukkan adanya satu kecenderungan untuk mendapatkan cepat. You kerja cepat, tapi you boleh jadi tahap tu je lah. You akan jadi selama-lamanya tu je lah. Kau tak belajar lebih, kau nak buat apa? Kau akan jadi pekerja at the stand level walaupun start awal, tapi stand itu je lah. Jadi macam mana pula Prof? Adakah sebenarnya benda ni telah mengganggu sebenarnya pembentukan ilmu yang menyeluruh? Kalau ikut dalam pendidikan ini kan, dia bukan sekadar ilmu saja kita perolehi, tetapi proses untuk mendapatkan ilmu kan, merupakan proses ilmu. Proses untuk mendapatkan ilmu kan. Contoh kalau pelajar duduk di rumah dia study, belajar tuition di rumah saja kan, dapat ilmu, boleh periksa, boleh jawab dan sebagainya. Tapi adakah dia lalui proses-proses yang lain, terutama dalam sudut sosiologi, bagaimana dia berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan pelajar, bagaimana kemahiran yang lain, pengurusan pentadbiran, kepimpinan. Benda itu tak berlaku. Berfikir secara kritis. Sebab tu di sekolah dan universiti, elemen-elemen persatuan, elemen co-curriculum sangat dititik beratkan. Sebab di sinilah mendidik manusia. Kalau di kelas hanya memberi ilmu, tetapi di luar kelas, dalam suasana persekolahan dengan co-curriculum, pasukan beruniform, persatuan-persatuan, dan juga aktiviti kerohanian yang lain kan. Ini semua proses membentuk manusia kan. Kalau dia boleh periksa dapat skor A, straight A dan sebagainya, tapi proses kemanusiaan itu, proses bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, dia tak dapat di rumah. Betul. Dia dapat di sekolah. Kalau kita pendekkan lagi masa tu kan, dia tak Lagilah sampai kematangan. Jadi robot lah. Dia jadi robot, dia akan jadi robot. Bukan insan. Dia akan bukan jadi manusia. Contoh, dia nak berhadapan dengan pelajar. Pelajar dengan sahabat-sahabat dia. Dia ada budi bahasa dia. Dia tak boleh hoi apa semua kan. Tak boleh nak panggil dia. Bagaimana dia berinteraksi dengan guru. Ada adab dia. Ada adab dia. Sebab kita dah lihat benda ni bila zaman lepas pandemik ni, dia banyak perubahan. Pelajar-pelajar macam mula dah kurang ajar. Cara dia berinteraksi dengan guru pun semakin kurang budi bahasanya kan. Jadi kat situ elemen-elemen sebenarnya dia tidak terdidik dengan baik kan. Walaupun dia dapat mencapai suatu tahap keperluan industri yang begitu, bagi saya dia tidak jadi manusia yang sepatutnya. Dia dapatlah ilmu, pengalaman, kemahiran yang tertentu sebab dia boleh dapatkan ilmu secara sendiri kan. Sekarang ni mudah nak dapat ilmu secara sendiri kan. Google boleh dapat dah ilmu. Tetapi nak membentuk manusia tu, dia perlu kepada satu institusi yang mendidik dia. Jadi mungkin pasaran tenaga dari sudut pekerja tu tinggi. Mungkin dapatan kerajaan atau GDP pun meningkat, tapi kita menghilangkan makna-makna budi, makna-makna insan, kemanusiaan tu hilang sekarang. Sebab kan kita nak cepat mencapai kadar yang lebih tinggi. Sebab tu nanti bila dia dah jadi pekerja, dia tidak ada kemanusiaan. Tidak ada bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, bagaimana nak bersosial dengan manusia. Dia tak pandai. Dan kemudian elemen satu yang kat sini, bila dah masuk alam pekerjaan, bila mementingkan kerjaya dan mementingkan material, nak gaji yang besar saja, pada masa tu pelajar ni ataupun pekerja ni akan lupa elemen-elemen kerohanian. Masa itu berlakulah penyalahgunaan kuasa, rasuah dan apa-apa saja yang menyeleweng lah. Kan, sebab tidak dibentuk kerohaniannya, hanya sekadar kemahiran saja. Adakah Prof melihat di sebenarnya satu stigma ataupun kalau boleh saya sebut macam penyakit lah dalam diri manusia tu, ialah mereka mahu mengejar suatu benda yang lebih daripada manusia, nak lebih kaya, nak lebih ada pekerjaan. Adakah itu sebenarnya yang mereka kejar sehingga mereka melupakan sebenarnya adab-adab dan nilai kemanusiaan macam Prof sebutkan tadi? Sebab tu orang nampak simbol kejayaan tu pada pangkat, pada kekayaan, itu simbol sebuah kejayaan kan. Sedangkan kita lihat tujuan kita hidup di muka bumi ni adalah untuk mengabdikan diri pada Allah dan kita hidup dalam keadaan yang harmoni, selesa, bahagia kan. Kita nak ke arah tu. Tetapi kita tak ada pun contoh orang yang kaya, orang yang berpangkat tinggi hidup dia bahagia. Kita nampak bahagialah, tapi bagaimana cara hidup dia, stres, tekanan hidup dan sebagainya kan. Dan kadang-kadang ayah kita kat kampung, kadang dia hidup lagi tenang
kan, lagi tenang lah. Tak fikir pula taklah kau tapi dia rasa hidup dia tenang dan bahagia. Kan, dengan kebahagiaan tu bergantung pada orang lain. Jadi sebenarnya elemen-elemen macam ni perlu dididik. Melihat bukan sekadar kejayaan tu mengejar kekayaan, bukan kejar pangkat. Tapi pangkat itu bukan kita tolak kan. Kalau kita berkelayakan untuk mendapatkan pangkat itu, pemimpin, kita rasa lebih layak daripada orang, sepatutnya kita rebut untuk kita menguruskan masyarakat ini kan. Menguruskan masyarakat ini, menjadi pemimpin. Tapi bukan itu yang kita kejar kan. Kalau dalam Islam pun kita tidaklah untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin kan. Dalam Islam sendiri pun. Tapi kalau kita yang layak, kita rasa kita yang layak daripada orang-orang lain yang tidak layak, kita terpaksa menawarkan diri untuk jadi pemimpin. Daripada Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf minta jawatan. Kita faham konsep. Tapi konsep itu boleh difahami. Perlu dididik, dia faham. Sekarang ni jawatan itu sebagai satu tempat untuk dia mengutip kekayaan, untuk mencapai kejayaan kan. Pangkat itu. Sepatutnya pangkat itu adalah amanah dan tanggungjawab. Yang ini perlu dididik, yang tidak diberi penekanan semasa proses pendidikan di sekolah dan juga di universiti. Okey Prof, ada satu bila saya baca falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang ada, saya lihat itu usaha yang murni lah untuk kita menggambarkan bagaimanakah sebenarnya hasrat daripada pendidikan sepatutnya dilahirkanlah dengan adanya jasmani, emosi, rohani, intelek dan sebagainya. Cuma ada yang saya terfikir tadi, bila kita bincang tentang bagaimanakah kadang-kadang sekolah dan universiti ini menghasilkan produk-produk tenaga kerja kan, macam kilang-kilang yang menghasilkan produk lah. Jadi sebab ada satu benda penting dalam pendidikan adalah satu panggil istiqlaliyah ataupun kepribadian yang unik kan, sebab tak semua orang bersama. Dia mungkin ada orang boleh mengira cepat, ada orang mungkin dia kreatif, dia tak sama dengan orang yang reasoning atau orang yang menggunakan intelek dan sebagainya. Tapi tak bermakna dia orang yang gagal. Jadi bila kita cerminkan kita punya falsafah dalam bentuk silibus kan, kadang-kadang silibus itu telah menzalimi sebahagian daripada insan yang dia itu kepribadian dia tak sama sikit. Dia mungkin orang yang bukan menghafal, dia mungkin orang yang berbeza. Jadi macam mana kalau kita melihat daripada bentuk falsafah dan yang diterjemahkan dalam silibus tu kepada kejayaan ataupun mungkin pendidikan, pembentukan insan tu? Kalau lihat pada falsafah pendidikan kebangsaan, saya rasa dah cantik lah. Sebab secara umumnya dia dah satu yang menyeluruh kan. Di situ ada kesepaduan, di situ ada Jerry, jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Dia menggabungkan elemen-elemen manusia itu sendiri. Mendidik itu bukan sekadar intelektual saja, tetapi jasmani, emosi dan rohani. Cuma mungkin perlu dipertingkatkan atau dimurnikan falsafah ni bagi pandangan saya lah secara peribadi. Maksudnya rohani itu mendasari elemen-elemen jasmani ini, jasmani, emosi, rohani. Maknanya dalam nak mendidik jasmani perlu ada elemen rohani. Dalam emosi ada elemen rohani dan hatta intelektu pun perlu kepada disepadukan dengan elemen rohani kan. Supaya dia lebih lengkap. Tapi seolah hari terpisah. Dalam pelaksanaan, dalam falsafah sangat cantik, tapi pelaksanaannya tidak sebegitu. Pelaksanaan dalam di sekolah, dia telah mengasingkan, seolah macam bila mengajar ilmu sains tidak pernah dikaitkan ataupun disandarkan kepada elemen agama. Sebab tu dia kata sekularasi ilmu tu berlaku. Arti kata ilmu ni tidak disandar, dikaitkan dengan agama. Sedangkan ilmu itu datang daripada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua itu daripada Allah. Kan, kita tidak ada ilmu melainkan daripada Allah kan. Allah yang mengajar kita. Jadi dalam bidang sains, bidang ekonomi sendiri kan, bidang perubatan, bidang teknologi, perundangan dan sebagainya, dalam sistem pendidikan tidak ada kait dengan elemen-elemen kerohanian, elemen agama. Sedangkan itu perlu kan. Dalam sains ada ilmu agama tentang embriologi manusia. Islam dah sebut awal sebelum ahli saintis menemukan apa yang berlaku dalam perut wanita kan, dalam kandungan wanita. Islam dah sentuh awal lagi. Begitu juga dengan ilmu falak umpamanya kan. Dia perlu benda tu kan, kena kaitkan dengan agama. Bagi saya sistem pendidikan pun kita banyak mengukur kecerdasan pelajar dari sudut kecerdasan matematik dan sains dan bahasa. Mengira.
kan. Membaca, Justru kita mengajar. kata pelajar ni pelajar yang cemerlang, pandai sebab dia boleh kuasai dalam UPSR. Contoh dulu ya. UPSR banyak pada matematik dan bahasa. Begitu mengira, je dengan PMR pun menghafal. dan juga SPM sendiri. Kan. Jadi ada elemen-elemen lain tu tidak diukur. Elemen kinestetik. Contoh kan ramai juga yang tokoh-tokoh jutawan daripada ahli sukan yang mahir kinestetik. Tapi kita tengok dekat SPM dia apa semua, Tak payah tengok lah. tak tengok kan. Maksudnya dia boleh ke situ ataupun dia mahir dari sudut seni, menyanyi, melukis dan sebagainya. Dia boleh bakat mereka tu bakat boleh di situ. pergi jauh. Kerjaya mereka di situ. Tapi kita tak nak ukur masa dia sekolah rendah menengah ni. Okey. Dan terus kita menghukum mereka, ada mereka ada pelajar yang gagal ataupun lemah ataupun bodoh umpamanya kan. Tidak adil. Kita banyak mengukur pelajar yang pandai sains dan matematik dan juga bahasa. Okey Prof, macam soalan saya tadi tu tentang bagaimanakah sebenarnya sebab manusia ni dilahirkan pelbagai kepribadian yang unik, dan dalam pendidikan kita patut mengembangkan kepribadian yang berbeza ni. Ada yang mungkin kreatif, ada yang mungkin kritis, ada yang mungkin dia lebih kuat menghafal, lebih kuat mengira, tapi dari masa sama dia mungkin tak kreatif dan sebagainya. Jadi pendidikan dia patut nurture, dia kena mengembangkan potensi-potensi tersebut. Jadi macam mana kalau dalam diterjemahkan falsafah yang untuk mengembangkan tu dalam silibus kita tu, pendapat Prof macam mana? Okey, Allah telah mencipta manusia ni dengan pelbagai kelebihan lah. Dan Allah adil. Kan, ada kekuatan dan kelemahan. Tapi dalam sudut psikologi, bahawa manusia ni mempunyai kecerdasan yang pelbagai. Kan, Allah ciptakan dia, lahirkan dengan kecerdasan-kecerdasan macam tu. Tak ramai manusia yang punya semua kecerdasan, mustahil. Betul. Tak ada, itu Allah alam lah. Imam Mungkin Syafi'i ada. Dan maksudnya mustahil lah semua. Dan mustahil juga tak ada semua elemen tu. Mesti ada ya. Mesti ada kan. Jadi arti kata Allah bersifat adil. Jadi kita tengok di antara kecerdasan pelbagai atau multiple intelligence ni, antaranya adalah kemahiran sains dan matematik, kemahiran bahasa, intrapersonal, interpersonal, kinestetik, ruang, seni dan sebagainya kan. Ini kemahiran-kemahiran yang ada yang Allah bagi pada manusia. Cuma kadang kita tak tahu. Kita ataupun anak kita atau pelajar kita tak Ada tahu. apa? Dalam pendidikan kita diajar bagaimana kita mengenal pasti pelajar di mana kekuatan dan kelebihannya. Kalau dia mahir dari sudut kinestetik, kita di sudut pendidikan kena menggunakan kinestetik, kena bergerak, berjalan, keluar daripada kelas, buat aktiviti, demonstrasi dan sebagainya kan. Guna kaedah itu untuk dia mudah dapat. Kan, kalau guna matematik ni buat latihan dan sebagainya. Kalau yang kemahiran ruang dan sebagainya, kena pergi keluar, berjalan, melihat, tengok Kelas benda besar. maujud. Maksudnya kepelbagaian metod dalam pelajaran. Begitu juga dalam sistem pendidikan ni. Jadi kita yang bagi saya pada tidak adil, kita mengukur manusia dan menghukum manusia pelajar ni pandai atau tidak pandai berdasarkan dua kecerdasan saja, antara sains dan matematik dan bahasa. Sebab itu peperiksaan kita berlaku hari ni. Betul. Kalau UPSR dulunya UPSR, PMR dan juga 3M SPM-nya, dia banyak pada mengukur kemahiran sains dan matematik dan juga bahasa. Dua tu cukup. Bahasa ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan. Dua dah dia skor A dah. Lepas tu ada sains dan matematik A dah. Dapat dua ni dah 4 A dah. Selesai dah. Orang yang tidak ada kecerdasan ini atau tidak kuat pada kecerdasan ini, dipinggirkan lah. terus kita menghukum pelajar ni sebagai pelajar yang Gagal. lemah, gagal, bodoh dan sebagainya. Di peringkat awal tu. Peringkat awal kita dah hukum dah. 6 tahun, 5 tahun. Sedangkan dia ada kekuatan-kekuatan yang lain. Saya teringat satu benda lah masa belajar dulu, masa zaman sekolah dulu. Okay. Bahawa orang kata saya ambil aliran sastra. Jadi orang kata aliran sastra ni nombor 2, aliran sains mesti nombor 1 kan. Sampai budak sains ni mesti dia dah pandai lah. Aliran sastra ni budak nombor 2. Tapi masa yang sama juga ada stigma masyarakat juga menganggap bila belajar pendidikan agama juga pun satu benda ketinggalan, benda yang terkebelakang. Jadi Sastra lah. Sastra tu okey tapi ni bila belajar agama lagi lah. Lagi kelas belakang kau kan. ni mundur sikit Soalan masa tak ada masa depan. soalan macam tu bro. Itu pun itu soalan saya yang saya masa belajar dulu. Bila saya nak pergi Mesir, ni bukan orang lain, abang saya tanya, kau nak buka pondok kat mana lepas ni? Itu persoalan yang timbul kan. Jadi itulah maksudnya kita pelajar kita yang kita pandai dari sudut matematik dan sains ni, atau pelajar pandai dalam SPM, biasa kita bagi ruang mereka akan pilih doktor, engineer dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam bidang sosial kemanusiaan ini biasanya orang-orang biasa akan ambil. Tetapi dalam sistem kerajaan kita ni, siapa yang pegang pangkat-pangkat yang tinggi ni?
Kalau realiti hari inilah kan, bukan daripada golongan sains dan matematik, bukan profesional. Doktor hanya di hospital. Okay. Engineer berada di bangunan-bangunan, contohlah kan, projek-projek kilang dan sebagainya. Kan, siapa yang mentadbir, siapa yang menguruskan, siapa kan. Jadi orang-orang yang sastra ni, kan, orang sastra. Jadi tapi itu yang kita kisah sebenarnya bukan orang yang nak kata cerdik lah juga kan, tapi berbanding dengan pelajar sains dan matematik tadi kan, ataupun doktor dan engineering, berbeza dengan setengah-setengah negara. Saya ambil contoh Turki lah, ni pengalaman. Mungkin Ammar pun biasa pergi Turki kan. Sekali je pergi, Prof. Kan, orang Turki pelajar yang pandai ni bukan disuruh ambil matematik, bukan suruh ambil doktor dan juga engineering, dia suruh ambil bidang kemanusiaan. Bidang kemanusiaan, sebab dia tahu dia ni bakal jadi pemimpin. Jadi dia belajar ilmu sains sosial ni, ilmu sejarah ke tamadun atau sebagainya, ilmu kemanusiaan ini. Kan, tidak kepada, dan dia beri beasiswa yang penuh kepada bidang-bidang ini. Kan, jadi kita yang pandai ambil matematik, doktor dan juga engineering, itu biasa je kan. Jadi yang biasa-biasa yang pegang sekarang ni KSU, KSN, apa semua ni, pengarah-pengarah ni dalam kementerian bukan bidang sains. Kecuali tentulah tak ramai, tapi semua dalam bidang kemanusiaan kan. Ada teori yang cakap kan, saya baca, sebenarnya kenapa dilorongkan pelajar-pelajar yang pandai ataupun excellent ni kepada bidang-bidang profesional macam medik, macam engineering, adalah kerana memang nak memastikan supaya tampuk kekuasaan tu dikekalkan kepada orang sekarang. Sebab orang pandai ni kalau dia masuk bidang kemanusiaan, dia masuk politics ke, economics ke, filosofi ke, dia akan menggugat status quo pemerintah. Dia dominan. Sebab dia pandai, lepas tu dia masuk bidang tu, dia tahu kau main kat sini. Jadi menyebabkan akhirnya kedudukan pemerintah tu tergugat lah. Sebab itu ada satu usaha untuk cuba memastikan yang pandai-pandai ni masuklah di ruang-ruang hospital, ruang-ruang kilang supaya tak mengganggu. Dapat gaji cukup lah. Tetapi gaji mereka pun tinggi ya. Gaji mereka tinggi. Cuma kekuasaan itu tak dapat lah. Pembentukan modul, pembentukan dasar tu diberikan kepada orang lain. Tapi kita tak nafikan subjek itu, bidang yang perubatan dan juga kritikal suatu subjek yang susah nak dipelajari, memerlukan IQ yang tinggi lah. Itu tidak nafikan. Orang yang tak boleh matematik dan sains tak mampu untuk mengambil bidang-bidang ini kan. Hatta nak menghafal pun, contoh kalau doktor nak menghafal anatomi manusia tu kan, berapa banyak urat, berapa banyak tulang, berapa banyak otot yang perlu dihafal kan. Ubat lagi kan. Memang kena ada kekuatan menghafal yang tinggi, yang cukup tinggi kan. Kalau IQ yang lemah mungkin tak mampu untuk menguasai bidang-bidang ni. Tak nafikan benda tu kan. Tetapi perlu juga dalam orang yang cerdik pandai ni perlu mengambil bidang kemanusiaan. Jadi Prof, bila kita berbincang berkenaan dengan seolah-olah ada pembahagian ilmu kat situ, dan mungkin akan berlaku gambaran berlakunya macam dualisme, dikotomi ilmu. Sebenarnya ilmu agama ni tak boleh masuk ke? Dikotomi. Sebenarnya adakah ilmu agama ni tak boleh masuk dalam ilmu sains ke, ilmu engineering ke, doktor ke? Memang perlu dipisahkan ke? Kalau ikutkan yang macam saya sebut tadi lah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini semua ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, tamadun Islam, dalam Andalus, Abbasiyah dan sebagainya kan, bagaimana Islam telah memulanya peradaban, mencipta pelbagai-bagai teknologi peradaban dan sebagainya. Dia bermula dalam sistem pendidikan, dia bukan asing. Maksudnya kalau kita tengok sistem pendidikan, kita baca sejarah mereka, sistem pendidikan bermula mereka menghafal Quran. Lepas tu belajar ilmu agama. Kan di sekolah yang sama kan, sekolah yang sama. Lepas tu baru mereka belajar ilmu ulum-ulum syariah. Dan kemudian selepas itu baru mereka belajar dalam bidang perkhususan atau bidang-bidang yang lain, ilmu falak, ilmu perubatan dan sebagainya. Itu sistem sekolah-sekolah di dulu masa dulu kita nak. Jadi mereka berada dalam satu sistem, dalam satu bumbung. Jadi bila kejatuhan Hatta kita tengok masa di Andalus sendiri pun, kita bukan fokus pada orang Islam, non-Muslim pun, Barat pun belajar. Masa tu orang Barat, Eropah datang ke Andalus untuk menuntut ilmu. Dan kita tidak diskriminasikan.
mendiskriminasikan mereka. Dan sehingga mereka duduk di Andalus sendiri pun mereka menyumbang terhadap keilmuan. Betul. Mereka mengkaji, belajar dan sebagainya, menyumbang keilmuan. Mungkin selepas kejatuhan Andalus baru berubah kan, dan mereka mengambil. Dan begitu juga kejatuhan Baghdad. Baghdad sendiri merupakan satu pusat peradaban yang sangat hebat dalam sejarah Islam. Kan? Di situlah mengumpulkan keilmuan. Semua ilmu-ilmu diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan segala pakar-pakar dari seluruh dunia, kalau hari ni kita panggil sabbatical lah, postdoc lah, seminar kan, dikumpulkan di Baghdad, di Universiti Nizamiyah itu, yang mungkin rektor yang terkenal atau rais yang terkenal itu Imam Al-Ghazali kan, telah mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut dalam satu universiti. Kan? Kepakaran pun macam dipinjamkan, duduk mengajar di situ untuk menyampaikan ilmu. Jadi terhimpun semua keilmuan di situ, tidak ada, bukan sekadar ilmu agama saja. Tetapi berlaku selepas kejatuhan Baghdad, bila kerajaan Osmaniyah mula mengambil alih khalifah dan mungkin terlalu sibuk dengan peperangan, tidak mampu untuk mengekalkan ketamadunan peradaban Islam di Baghdad tu, berlaku pembaratan ilmu. Pembaratan ilmu. Jadi seolah teknologi itu dipindahkan ke barat. Dan menjadi sehingga hari ini kita kata ini ilmu barat. Kan tamadun ni kita cakap ilmu barat, dan terpaksa kita bercakap hari ini bagaimana nak mengislamkan ilmu pula. Kan, ataupun integrasi ilmu, sedangkan dia tak perlu integrasi, asalnya ilmu tu sama. Dari sumber yang sama, dan ilmu Islam kan. Tapi bila dah berlaku pembaratan ilmu, kita nak bincang balik hari ini mengislamkan ilmu, integrasi ilmu, nak cantumkan balik. Kalau Ismail Faruqi dia kata islamisasi ilmu. Nak mengislamkan ilmu yang telah dibaratkan. Jadi sebenarnya tidak berlaku sebegitu sebenarnya. Dia kesan dia kesan dia menyebabkan kita sentuh tadi, ilmu-ilmu tadi tidak ada tidak bersandarkan agama, pisah terus. Ekonomi dengan ekonomi mereka kan, tak ada langsung kait dengan wahyu, tidak ada kait dengan Islam. Undang-undang pun sama, undang-undang mereka tidak ada kaitan dengan undang-undang Islam. Dan juga segala ilmu sains pun tidak ada dengan Islam, sebab sekularisasi ilmu tu berlaku menganggap bahawa agama ni menyekat kepada kemajuan ilmu tersebut. Maksud Prof dekat sini, zaman dulu, zaman Andalus, sebenarnya dah satu budaya ilmu yang sangat cantik lah. Ilmu agama, sains semua disatukan. Tak ada perbezaan di situ. Mungkin disebabkan apabila dibawa kepada barat dan berlaku era penjajahan, mungkin di situ berlakunya perpecahan, pemisahan ilmu, begitu Prof. Dan bila saya fikir balik kan, sebenarnya dengan adanya pemisahan ilmu agama, kefahaman agama terhadap ilmu-ilmu sedia ada, dia menyebabkan ada konflik nilai dalam diri kita. Maksudnya kita diajar untuk menjadi seorang insan yang bersepadu intelek, jasmani, emosi, rohani dan sebagainya. Tapi mungkin dalam kerjaya, di tempat kerja, kau nak dapat jawatan lebih tinggi, bukan dengan benda-benda tu. Kau kena pandai puji ke, pandai belai belakang bos ke, kan, jatuhkan orang lain ke. Jadi kita seolah-olah ada satu konflik. Kita belajar tu bagus, tapi disebabkan pembelajaran itu bagus lah, murni, tapi bila nak apply, sebab tak ada agama yang memandu kita, akhirnya kita terpaksa menggunakan unsur-unsur bukan insan, dia haiwan pula. Nak kena jatuhkan orang lain untuk dapatkan kedudukan dan sebagainya. Gitu kan. Itu budaya yang sebenarnya hasil daripada pendidikan jugalah. Kita tak nafikan benda tu kan. Bila berlakunya sekularisasi ilmu, arti kata dia telah melahirkan sistem pendidikan tu, melahirkan manusia yang pun berpisah kan. Arti kata orang agama dengan orang bukan agama seolah masyarakat yang berbeza, soalan masyarakat yang berbeza. Dan begitu juga tentang sekolah-sekolah. Dia ada sekolah pondok. Kan. Bila penjajah masuk kan, dia mengenepikan sistem pendidikan yang memang yang berlaku sebelum daripada ini, dengan undang-undangnya diubah, pendidikan diubah, bukan untuk memajukan masyarakat yang dijajah itu, atau khususnya orang Melayu, tetapi sebenarnya nak memundurkan. Macam saya contoh tadilah, sekolah Melayu, sekolah vernacular. Vernacular tu diwujudkan bukan untuk memberi ilmu kepada orang Melayu, tetapi untuk mengekalkan orang Melayu dalam keadaan itu sebagai masyarakat petani. Kecuali sekolah yang dibuat oleh British, kan, itu sekolah MCKK dan sebagainya, yang pelajar-pelajar yang terpilih daripada bangsawan-bangsawan, mereka ni dididik
untuk bukan mengambil bidang-bidang masa tu tidak ada lagi bidang medik, engineering semua tak ada lagi. Ini ekonomik Tak semua, ada lagi politis, kan. filosofi. Dia ambil untuk pergi ke Barat lah. ke barat kan. Oxford. Dia ambil undang-undang. Supaya dia balik mentadbir undang-undang yang ada, sedangkan sebelum daripada itu masyarakat kita dah ada undang-undang kita. Undang-undang Perak, undang-undang tanah ada asal. macam undang-undang dah kita ada kan. Tapi balik dengan bawa undang-undang yang ada pada barat, British, dan dilaksanakan di masyarakat kita dan berubah, menukar seolah dia kata sebelum ni tak ada undang-undang kan, tidak ada. Jadi begitu juga seolah sebelum ni tak ada pendidikan. Dia kata seolah tak ada pendidikan, sedang kita ada sistem pendidikan kita pondok tersebut, dan dia kata pendidikan tu pendidikan tidak formal. Sedangkan itulah pendidikan yang berlaku pendidikan sebelum datang je penjajah. Kalau dulu istana sendiri pun ada sekolah dia, Kita pun ada sistem pondok kita dia, sendiri rumah-rumah guru kan, ada sistem. Itu sistem pendidikan zaman itu. Dan sebenarnya masa itu tidak ada berlaku sekularisasi ilmu. Pondok itulah juga mengajar kepakaran dan ketukangan yang lain. Ni Prof, kita melihat situasi ni seolah-olah ialah penjajah tu sendiri yang mengubah senario pendidikan dalam di alam Melayu pada ketika itu. Dan juga adakah ini juga memberi kesan sehingga ke hari ni Prof? Adakah sebenarnya kita ada usaha untuk mengembalikan semula ilmu-ilmu, kesatuan ilmu tu semula Prof? Saya nampak banyak usaha-usaha nak buat. Usaha-usaha nak buat yang mungkin kita dah ke arah semakin baik lah sebenarnya. Dulu nak ramai orang tak boleh baca Quran dulu. Kalau zaman dulu kan, bila Pakai tudung kan. Tak pakai tudung kan. Orang mula ramai. Sekarang ni boleh ramai dah. Orang dah mula semayang, pelajar-pelajar dah mula semayang sebab sistem tu saya nampak kan. Dulu nak cari kat RNR ramai orang semayang tak, sekarang dah ramai. Kalau kat shopping mall tu mall tu maghrib tu penuh sajalah. Kan. Sampai ada orang luar kata, Malaysia ni ramainya orang semayang walaupun pakai muda-muda. Ada macam satu budaya yang bagi saya nampak baguslah daripada sebelum ni. Kan. Jadi nampak yang baik. Mungkin bahasakan sistem pendidikan, sistem kafar, kan, sekolah agama dan sebagainya. Tapi tak nafikan juga lahir juga beberapa nasib-nasib hasil daripada pendidikan yang tidak menyeluruh ni kan. Lahir juga pemikiran-pemikiran liberal, sekular yang kuat juga, yang bebas, yang etis dan sebagainya berlaku juga kan. Dalam keadaan kita cuba mendidik dengan sekolah-sekolah pasti macam-macam lah. Pasti, Taski, Abim, macam-macam sekolah ada hari ni kan. Cuma tu mungkin swasta lah. Swasta lah. Tapi kalau kerajaan saya nampak pun dah mula. Cuma bagi saya dia tidak cukup kuat untuk mendidik dengan baik kan. Tidak kuat. Kalau kita tengok ustaz-ustaz kita banyak dah. Ini kelebihan Malaysia ni. Ini satu kelebihan. Dulu orang kata orang agama tak ada prospek kejaya. Tapi disebabkan kita perlembagaan kita agama Islam, agama persekutuan tu menyebabkan kita ada pejawatan pejabat agama, kita ada pejawatan guru pendidikan Islam, kita ada pejawatan hakim mahkamah syariah. Itu penting. Peguam syar'i. Itu kata guru pendidikan Islam adalah berasaskan perlembagaan dan enactment. Jadi saya cakap pada pelajar, you all jangan rasa takut nak posting sebab kita adalah jaminan dari sudut perlembagaan. Cuma banyak tak berani pergi pedalaman. Itu kelebihan kita lah. Kelebihan yang kita perlu kita kekalkan lah. Itu dari sudut positifnya lah kan. Maksudnya kita, kekuatan kita, macam saya duduk profesor dalam bidang ni kan, sebab perlembagaan lah. Perlembagaan dekat Islam kan. Sebab ada pejawatan tu. Tapi kita bimbang lah, takut perlembagaan ni tak ada nanti. Arti kata pejawatan pun akan tak ada dah. Prof, di ujung-ujung ni saya nak satu istilah nama dia yang saya rasakan, istilah dia kemerdekaan ilmu. Mungkin macam ni Prof. Saya yakin semua orang dia minat membaca. Masalah dia tak jumpa buku yang dia minat lagi. Jadi saya yakin benda tu. Semua orang akan minat baca, cuma dia tak jumpa buku yang dia minat lagi. Penedahan, penulisan sebagainya. Tapi tak apa. Istilah kemerdekaan ilmu ni mungkin persamaan sedikit dengan istilah kebebasan akademik. Dulu ada perjuangan lah kebebasan akademik kan. Dulu ada Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU kan. Pelajar tak boleh berpolitik, pelajar tak boleh terlibat dengan persatuan yang bersifat politikal dan sebagainya. Jadi mungkin itu orang faham daripada kebebasan akademik. Cuma yang saya maksudkan kemerdekaan ilmu ni adalah kita manusia ni ada akses kepada ilmu-ilmu yang pelbagai. Saya teringat masa saya kat Azhar dulu. Semua orang boleh masuk ke semua fakulti dalam Azhar tu. Tak perlu dia ni pelajar usuluddin atau pelajar syariah untuk masuk ke kuliah-kuliah lain. Tak perlu.
selagi kau belajar Azhar, kau masuklah mana-mana pintu-pintu kuliah, fakulti, kau masuk kau dengar. You tak payah bayar yuran tambahan. Tak payah daftar. Tak payah daftar kelas apa, masuk je. Yang penting kau datanglah kelasnya. Sepatutnya kalau ada kelas ketika patutnya janganlah Mana ketika boleh lain. masuk lah mana-mana. Jadi dia ada akses kepada ilmu yang pelbagai tanpa ada tambahan yuran. Jadi saya faham maksudnya manusia ni sepatutnya kita menjamin kebebasan dia, kemerdekaan ilmu itu, dia boleh akses pada semua ilmu. Pendapat Prof? Sebenarnya ilmu ni kan, Okay. kita belajar ilmu sepanjang hayat kan, life learning sampai bila pun boleh kita belajar. Hari ni kat universiti Long life learning, dah pencen pun dia masih ambil master Long life PhD dan learning, sebagainya, betul, long life learning. Dan kita pun ke arah tu kan. Bagi saya sebenarnya benda tu ada berlaku di mana-mana kan. Betul. Di mana dia berlaku di mana-mana. Contoh kalau di universiti saya dulu, bila ada pertukaran pelajar daripada mana-mana negara, US, Arab, Europe dan semua datang ke universiti, dia boleh ambil apa saja dia nak ambil. Oh, Kan? okay. Jadi masalahnya nanti bila dia ambil, contoh dia ambil fiqh Islami. Oh, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam tapi dia ambil fiqh Islami. Dia boleh ambil, memang dia boleh add dalam sistem. Okay. Dia masuk kelas. Jadi nak mengajar macam mana? Sedangkan fiqh ni hanya khusus untuk pelajar-pelajar background agama saja untuk boleh ambil. Orang lain, orang Melayu kita pun tak boleh ambil, tapi dia orang luar dibenarkan. Ini contoh Menarik. kebebasan tu kan. Dan satu dia ambil satu subjek pemikiran Islam. Itu mungkin sesuai lah pemikiran Islam dia ambil. Ada orang US ambil dalam kelas kita pemikiran Islam. Kena cakap English lah. Kena cakap English lah. Terpaksa kami buat 2 kelas lah. Waktu tu saya marah. Seorang je belajar kena cakap English. Itu terpaksa lah. Itu cabaran. Okay. Ni lah. Bila Ada pentarabasaan ni. international. Tapi akhirnya dengan dia belajar pemikiran Islam tu dalam keadaan serba kekurangan, akhir pengajian dia masuk Islam. Masya Allah. Terkejut lah kan. Itu contoh kekuatan dari sudut kita panggil liberalisasi ilmu. Kemerdekaan ilmu. Kemerdekaan ilmu. Liberal kebebasan untuk menuntut ilmu. Betul. Sebab dekat UMK dia guna perkataan tu. Liberalisasi. Liberal. Fakulti liberal. Siapa liberal terkejut apa maksud liberal? Ingat pendidikan liberal ke apa? Maksudnya liberal tu bebas untuk ambil apa-apa bidang kan. Tariklah. Jadi itu sebenarnya itu di antara kebebasan tu bergantung kepada minat pelajar. Kan contoh kan kadang dia belajar sekolah agama kan, mak bapak dia suruh ambil agama. Tapi dia tak minat agama. Contohlah dia tak minat nak jadi seorang agamawan. Dia nak jadi bidang teknologi umpama kan, dia ambil komputer. Dan dia boleh ambil. Saya pun di antara perkara yang contoh di antara program kita nampak STAM tu nak jadi ustaz je kan. Sebenarnya tidak. Betul. STAM tu dia boleh ambil bidang-bidang yang lain. Betul. Dalam UPU ni. Betul. Cuba buka nanti kalau nak ke siapa kan. Contohnya saya Prof. Saya lepasan STAM tapi ambil bidang sejarah. Baru tahu. Okey, bidang sejarah kan. Tapi boleh ambil bidang komputer. Ya, betul. Dia adalah bidang, tak boleh lah ambil engineering, medik tak boleh lah. STAM tu. Tapi ada bidang-bidang yang bukan agama yang dia boleh ambil. Ekonomi, account. Betul, Antara betul. contoh inilah. Itu contohlah kan. Maksudnya kebebasan untuk mengambil tu. Jadi bagi saya satu yang baik lah kan. Kadang-kadang bidang ni yang menentukan bidang anak ni belajar adalah mak bapak, parent, ibu bapa kan. Aku nak kau jadi lawyer, aku nak kau jadi medik, jadi doktor kan. Tapi dia tak minat. Dia buat itu atas dasar mentaati kehendak ibu bapa saja. Dekat sikit Prof. Mendekati kehendak ibu bapa saja. Tapi diri sana kan dia dah habis grade je. Okay, dia tunjukkan yang ni sijil dia. Lepas ni aku nak jadi lain. Ramai pelajar macam tu hari ni. Jadi itu kebebasan lah maksudnya kan. Jadi kadang-kadang macam saya pun jadi ustaz pun dia dipaksa oleh ayah saya untuk jadi ustaz. Ini contoh lah. Tapi Alhamdulillah lah, kita syukur lah. Kalau tak jadi ustaz tak tahu jadi apa kan. Okay. So jadi macam itulah. Maksudnya saya rasa sebab saya sendiri ada pengalaman dan ada saya sebab bila dah sekarang ni isteri saya ambil bidang perundangan, undang-undangan. Saya baca buku lecture saya sebenarnya nak ambil. Tapi kalau dah umur macam ni nak ambil itu macam tak logik lah kan. Dah umur 30 lebih. Tapi dalam sistem pendidikan kita banyak benda yang boleh. Boleh mungkin ada akses lah. Boleh kita ambil peluang lah. Mungkin nak masuk tu mungkin ada prasyarat yang tertentu lah. Bagi saya kat banyak universiti hari ni dah lebih terbuka lah. Lebih terbuka untuk mengambil bidang-bidang tertentu kan. Kalau kita nak ambil bidang contoh
Kalau bidang yang komputer dah lagi mudah lah. Kan teknologi IT. lagi Bidang mudah. agama lagi mudah. Bidang agama pun lagi mudah. Kita memang benarkan saja betul. kan. Tapi dah ada proses lah nak prasyarat untuk masuk tu. Kemudian dan sekarang ni pun mengambil sijil itu master, degree, PhD dan sebagainya. Kadang-kadang hari ini pun dah tak perlu kepada hadir kelas. Betul. Kadang diukur berdasarkan pengalaman. Pengalaman tertentu, contoh kita bidang pengurusan kan. Pengurusan dah kita lama mengurus. Okay, Dah pentadbiran. 20 tahun, Pentadbiran, 25 tahun tu kan. Mengapa kita tak boleh ambil master dalam management? Okay. Kan? Nah, dengan pengalaman-pengalaman tu disetarakan menjadi kursus-kursus yang tertentu dan boleh diijazahkan dengan master, PhD dan umpamanya. Dia ada syarat-syarat tertentu lah. Saya teringat ada satu Prof Emeritus di UKM dia berkongsi. Dia nak belajar agama dia kata. Yeah. Jadi dia kata dia boleh masuk universiti. Cuma ni pensyarah tu yang takut. Prof Emeritus datang kelas aku. Dengan sebelah-sebelah lain semua yang undergrad. Jadi cuma dia kata dia nak belajar yang formal. Dia tak naklah belajar daripada masjid. Mungkin masjid ni mungkin ada yelah silibus dia tidak ni lah, agak open sikit kan. Jadi itu yang okey, itu cabaran dia jugalah. Mungkin cabaran yang ke depan pensyarah tu dia goyang kaki kan. Goyang lah tengok depan Profesor Emeritus ni ajar. Tapi kalau di Azhar biasa benda tu Oh, kan. betul. Biasa benda di Azhar. Orang tua datang. Tua datang ambil degree lagi kan. Belajar kitab je. Belajar kitab lagi kan. Belajar dengan kita muda-muda ni kan. Jadi benda tu biasa kan. Maksudnya kemerdekaan ilmu tu kan. Maknanya boleh ambil ilmu. Long life learning tu mungkin satu. Long life learning. Biasa ni berlaku di pondok-pondok. Kan sekarang ni orang dah tua-tua, pencen-pencen, duit banyak, tak tahu nak buat apa, duduk di pondok. Sekarang ni pondok orang tua. Kan pun dah berlaku dah, banyak permintaan dah. Duduk rumah dia boring dah, buka pucuk tanam. dah berkebun, habis berkebun dah, tak larat dah berkebun, bukan cangkul dah. Jadi pergi di pondok kan. Itu dia belajar proses ilmu dan dia bukan sekadar belajar tapi budaya tu. Dapat solat, dapat berjemaah sekali, sembahyang duha, baca Quran, tasbih dan sebagainya. Maksudnya Kan. pembelajaran ilmu tu bukan sekadar daripada anak kecil sampai generasi muda je. Maksudnya beyond of that, golongan dewasa dan juga golongan berusia pun boleh juga menuntut ilmu. Dan juga ada kelas-kelas di Malaysia. Menarik. Dan satu lagi beyond universiti. Maksudnya kita tak nak sekadar orang memahami pembelajaran tu terhad di dinding-dinding universiti, di pentas-pentas akademik sahaja. Betul. Asal pergi kelas je, situ je lah belajar. Di luar kelas tak ada belajar apa-apa. Dah grad, dah tak ada perlu belajar. Itu juga macam kelas pengajian di masjid tu kan. Mungkin pandangan saya lah, sepatut boleh distrukturkan dengan lebih tersusun. Betul. Dengan kurikulum dan juga buku kitab dan mungkin pentaksiran dan sijilkan contoh kan. Pergi mana-mana surau semua toharah, semua bab air. Sepatutnya boleh itu di antara beberapa yang pandangan-pandangan yang boleh dipertingkatkan sistem pendidikan di masjid kan. Sistem takmir. Sepatutnya benda tu boleh dipertingkatkan. Itu di antara pandangan-pandangan, di antara beberapa kajian yang cuba mempertingkatkan sistem pendidikan di masjid. Sedangkan masjid tu memang pusat ilmu. Betul. Tapi mengapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Sebab waktu dah ada, bajet pun dah ada, tempat pun dah, ruang pun dah ada kan. Tinggal nak mengendalikan proses ilmu tu je. Pengembangan ilmu. Cuma kena distrukturkan dan diperkemaskan supaya silibus itu susun dan dapat manfaat lebih baik. Banyak ilmu boleh dipelbagaikan dalam kelas-kelas di masjid tu, Prof. Kadang-kadang hari ni kelas perubatan pun ada dekat dekat masjid. Sebab yang tua ni dah ramai yang datang dengar tu yang tua. Jadi doktor yang datang bagi ceramah menceritakan tentang tips kesihatan. Menarik, Prof. Ya Prof, jadi kita melihat tadi kita dah bincang banyak berkaitan dengan pembentukan modal-modal insan, bagaimana pendidikan ni bukan hanya melahirkan manusia yang ada ilmu, tapi adalah sebenarnya mendidik manusia yang untuk ada jati diri dia, ada adab dan moral dia. Jadi Prof, mungkin untuk yang terakhir ni, kalau mungkin Amar ada soalan lagi lepas ni tapi saya tanya dulu lah. Jadi bagaimana sistem pendidikan Malaysia ni Prof dapat dipertingkatkan supaya pembentukan manusia itu, pembentukan pelajar tu boleh menjadi pembentukan seorang betul-betul nilai manusia tu ada, Prof? Ni satu soalan yang sangat berjawab. Banyak mesyuarat ni. Kalau boleh jawab ni kan boleh selesai masalah umat kat Malaysia ni. Kan kalau diselesaikan. Tapi proses pendidikan ni satu proses yang kalau dalam falsafah kata usaha yang berterusan. Usaha yang pertama usaha berterusan. Maknanya sentiasa. Kita nak bina satu benda, nak runtuhkan senang. Kan? Kita tanam pokok, masa dia kecil tu,
kita bagi baja, siram tu bagi hadang takut dilanggar oleh binatang-binatang kan. Tapi proses tu kena jaga, itu mendidik tu. Jaga sampai bila dia besar, dia dah kuat, dia dah kukuh, akar dia dah membumi kan. Apa angin ribut taufan pun dia masih steady kan. Itu dalam proses pendidikan kan. Maksudnya masa nak didik tu, masa dia kecil ni, kena didik betul-betul kan. Jaga. Nak runtuhkan senang je. Nak runtuhkan senang. Tapi kalau nak didik tu, nak bimbing sehingga dia menjadi kuat, berilmu, istiqamah, mungkin satu proses yang susah. Dalam pendidikan dia perlu kepada istilahnya sehingga dia menjadi biasa. Dalam proses pendidikan kan, nak suruh orang solat berjemaah contoh kan. Nampak solat berjemaah ni mudah je solat jemaah. Tetapi kalau tidak dibiasakan, dia menjadi satu kebiasaan kan, dia satu benda yang susah. Satu benda susah. Jadi proses nak membiasakan itu kan, dan perlu ke latihan-latihan yang sentiasa kan. Sebab tu dalam pendidikan dia kena dia bukan sekadar dalam kelas, tetapi di luar kelas. Contoh-contoh bi'ah ataupun suasana. Dia antara faktor persekitaran, budaya, masyarakat, itu antara faktor yang penting dalam pendidikan. Kalau katalah di sekolah baik, dia keluar daripada sekolah, masyarakat dah macam-macam. Peluang-peluang nak buat jahat tu banyak kan. Kita tengah didik ni dalam sekolah, nak runtuh sekejap je dengan satu benda-benda konsert apa semua tu kan. Sedang je runtuh kan. Nak bina susah, tapi nak bina tu yang perlu ada usaha yang berterusan kan. Jadi ni kena bukan guru saja yang berperanan, ibu bapa, masyarakat sendiri membentuk, dan juga sistem tu sendiri ataupun pihak yang berwajib kan pun berperanan. Contoh menutup tempat-tempat premis yang tidak baik ni kan, premis tidak baik ni, ataupun menganjurkan perkara-perkara program-program yang merosakkan generasi, yang meracun minda-minda pelajar ni Prof. Merosakkan minda pelajar. Kita didik kat sekolah tu macam-macam dah bagi guru kan. Itu dalam nak didik, tapi nak runtuh mudah je. Nak selewengkan pemikiran itu susah. Nak didik, nak bimbing, nak bentuk, nak bina bukan satu benda yang mudah, tapi nak runtuh senang. Jadi kat situ satu proses yang berterusan, dan bukan satu pihak saja, bukan guru kan. Sekarang ni ibu bapa pun dah tak ambil peranan dah sekarang ni, sebab sibuk bekerja. Cuba bayangkan anak kita ni kan, dia lama dengan kita ke lama dekat sekolah lagi. Satu hari tu katalah di sekolah pagi, sekolah petang, kat situ dah lebih 12 jam dah kan. Dengan kita bila malam itu pun waktu makan, waktu tengok TV, waktu tidur dah. Cuma kadang tak ada masa juga. Itu pun tak ada masa. Atau balik lambat apa semua. Bila dia bersama dengan ibu bapanya, mana dia lama dengan kawan dan juga guru dia. Jadi kawan yang berperanan membentuk pelajar-pelajar kita ni, anak-anak kita ni. Kawan. Kalau kawan yang mengajak benda yang tidak baik, tidak baiklah. Dan juga guru. Guru ni, cuba bayangkan guru nak jaga satu kelas pun 40 orang, apatah lagi dia jaga 2-3 kelas. Macam mana dia nak uruskan? Tapi guru sabar. Guru ni sabar kan. Tu peranan guru sangat besar kan. Dan kita pun jaga anak kita 3-4 orang ni pun tak larat. Guru nak ajar 40 orang dekat asrama warden kan. Macam-macam perangai lagi. Macam-macam perangai kan. Lepas tu hari ni pun ibu apa selalu cabar guru pula, selalu menyalahkan guru kan. Buat sikit tak boleh, tegur sikit tak boleh. Sedangkan lantak lah. Gitu kan. Guru pun kalau tidak diberi semangat sokongan kepada guru untuk mendidik anak-anak kita, mereka akan abaikan lah. Kan. Jadi sekarang ni peranan bukan sekadar ibu bapa, guru sangat berperanan, kawan dan juga jiran pun kan. Di jiran persekitaran perlu untuk mendidik pelajar-pelajar ni kan. Suasana tu lah. Bukan sekadar ilmu di kelas. Kelas tu berapa minit sangat je. Tapi yang banyak masa di luar. Okey. Sebenarnya kita pun dah panjang lebar perbincangan kita berkenaan dengan pendidikan dan juga topik-topik membentuk manusia ni, daripada bukan saja yang faham tentang ilmu, tapi bagaimana membentuk diri, ada jati diri, ada nilai dan faham tentang aspek-aspek pendidikan. Jadi sekadar itu saja kita punya perbincangan pada hari ini. Dan buat penonton, jangan lupa like dan juga subscribe serta share kita punya peti podcast kita, dan banyak lagi topik-topik menarik akan kita kongsikan lagi selepas ini. Jadi rasa dah banyak agak kita perbincangan kita. Rasa macam tak puas lagi. InsyaAllah lain kali. Okay, terima kasih Prof. InsyaAllah kita jumpa lagi.